Okay guys, official chapter One Piece 987 dah pun rilis. Walaupun lewat sehari, sepatutnya rilis hari Isnin, tapi disebabkan oleh ada cuti umum apa kat Jepun, so rilis chapter terpaksa ditangguh dan dirilis pada hari Selasa. Dan Masya Allah weh, sumpah weh, chapter ni memang betul-betul hype gila babi weh. Memang padu gila babi weh. Dengan last panel kita dapat tengok geng-geng Nine Drive Skateboard dengan main tribe mereka dah ready nak lawan dengan Kaido kan. Memang betul-betul padu lah. Chapter kali ni memang meninggalkan kita semua fan-fan One Piece dengan satu cliffhanger yang memang betul-betul padu punya. Dan okey, bagi yang baca komen aku pada video review chapter 986 yang aku buat, aku ada komen yang mana chapter yang membuatkan editor Oda Takano-san menangis buat pertama kalinya bila baca manga One Piece ni adalah chapter 986 dan bukannya chapter 987. Mungkin scene yang membuatkan Takano-san menangis adalah scene di mana Momo menjerit nama dia ataupun scene Kanjuro mati ke kan. Sebab dua scene tu je lah yang aku rasa yang boleh membuatkan pembaca manga ni tersentuh hati nak menangis kan. Tapi aku rasa lah kan, scene yang membuatkan Takano-san ni menangis ialah scene di mana Momo menjerit nama dia. Sebab time tu pun aku pun tersebak kan, tersentuh hati, nak rasa nak menangis bila baca scene Momo menjerit nama dia tu. Dan aku tak rasa Takano-san menangis bila tengok scene Kanjuro mati. Sebab feeling yang aku rasa time bila tengok panel Kanjuro kalah tu kan, aku tak rasa sedih. Aku lebih kepada rasa puas hati bila tengok scene pengkhianat celaka ni akhirnya dah dapat dikalahkan. Yalah, memanglah feeling sedih tu ada lah juga sekian. Tapi feeling puas hati ni bila tengok Kanjuro dah kena, dah kalah, dah mati ni lebih banyak daripada feeling sedih tu. Dan statement pasal ni dikeluarkan oleh apa nama dia, Ochimusa 108. Dia kata terdapat kekeliruan pada bahasa dan ayat yang editor tu cakap. Baklah ni confirm chapter yang membuatkan Takano-san menangis adalah chapter 986 dan bukan 987. Tetapi chapter 987 ni bukan calang-calang chapter juga. Chapter ni juga hampir membuatkan aku menangis. Bukan disebabkan oleh perasaan sedih, tapi disebabkan oleh feeling betapa hype-nya chapter kali ni sampai hampir membuatkan aku ni nak mengalir kat air mata. 今週ワンピアは泣ける。Tapi sebelum tu aku nak habaq yang mungkin video ni akan jadi lama sebab aku ada banyak benda yang aku nak discuss pasal apa yang terjadi dalam chapter kali ni. Dan insya-Allah aku akan cuba sedaya upaya aku untuk membuatkan hampa enjoy dengan konten review video ni. Dan insya-Allah hampa tak rasa rugi dan tak rasa buang masa bila hampa menonton video ni. Okey, chapter minggu ni kita dah tak dapat dah cover page pasal Kapone BG punya family. Ramai orang komplain, ramai orang dah menyampah dah pasal cover page BG ni kan. Ramai orang kata Oda just buang masa je dia buat cover page Kapone BG ni. And aku pun dah meluat dah pasal cover page BG ni. Aku dah malas nak fikir dah. Mungkin lah kan aku just berfikiran positif. Mungkinlah Oda saja membuatkan kita fan-fan ni meluat dengan cover page ni. Tapi tiba-tiba lepas ni Oda akan buat plot twist dalam cover page ni. Mungkinlah kan aku just berfikiran positif lah. Tapi dalam chapter kali ni kita dapat color spread di mana kita dapat tengok ke semua kru-kru Luffy mereka menunggang di atas anjing. Dan officially buat pertama kalinya kita dapat tengok Jinbe dia bersama dengan kru-kru Luffy yang lain. And ada dua benda yang agak menarik perhatian aku lah daripada color spread ni. Di mana yang pertama ialah aku rasa this is the first time lah kita dapat officially kita dapat tengok color pedang Enmo ni. Di mana color sarung pedang Enmo ni dia macam color kebiru-biruan nak ke color ungu. Dan tali dekat sarung pedang Enmo tu ialah color merah. Dan yang kedua ialah Robin yang memegang pipi Franky. Adakah ini petunjuk bahawa Franky ex Robin selepas ni? Hampa kena ingat satu benda, yang Robin pernah memegang kemaluan Franky dekat Water 7. Dos Kuru. Dan dalam SBS juga Oda ada habaq kalau Straw Hat Crew ni mereka diibaratkan satu keluarga. Franky akan menjadi ayah dan Robin akan menjadi mak. So adakah ini petunjuk bahawa Oda akan pairkan Robin dengan Franky ni di penghujung cerita? Maybe lah kan. Ni just aku punya interested lah pasal color spread ni. Yang lain-lain tu aku dah malas nak ambil pot sebab aku ada dengar banyak orang yang terlalu ambil pot dekat color spread ni.
So kata ada banyak kemungkinan lah, ada banyak mesej tersembunyi dah dalam color sprite ni. Yes, aku pun perasan, tapi aku just macam malah nak ambil part tau. Okay, tajuk untuk chapter 987 ni ialah Vessel of Glory, di mana chapter kali ni kita start dengan Kaido. Dia ingat semula pertarungan dia dengan Oden dulu, dan bagaimana Oden berjaya mencederakan dia dan berjaya memberikan dia satu-satunya parut yang kekal di badan dia. Dan dia ingat balik kata-kata Oden sebelum Oden mati, di mana Oden kata, "Hang jangan sesekali pandang rendah dengan samurai-samurai aku." Dan Oden cakap lagi, "Depa mungkin lupa tentang aku, tapi jiwa aku akan terus hidup." Dan Kaido realise akhirnya kata-kata Oden yang Oden cakap sebelum mati tu menjadi satu kenyataan, di mana jiwa Oden, soul Oden bukan saja terus hidup di dalam samurai Nine Red Scabbard dia, tetapi juga hidup di dalam diri anak dia iaitu Yamato. Dan sambungan daripada chapter lepas, di mana Nine Red Scabbard depa berjaya tolak Kaido daripada pentah dia tu, dan dengan muka depa yang betul-betul marah, dengan muka yang penuh dendam dalam hati depa ni, depa berjaya untuk serang dan juga tikam Kaido beramai-ramai. Dan kita dapat tengok di Komumushi, aku boleh rasa dekat sini dia gigit tangan Kaido, dan Okiku dia berjaya untuk tikam tangan kanan Kaido. Lepas tu Izo dia tembak dari belakang, dan yang selebihnya Kinemon, Denjiro depa tikam badan Kaido beramai-ramai. Dan time ni Kaido jadi stun, dia tak boleh buat apa-apa langsung. Muka dia terkejut, macam mana parut yang Oden bagi kat dia sebelum ni boleh rasa sakit balik. Dan dia lagi terkejut dan dia pelik, macam mana Nine Red Scabbard ni boleh berjaya untuk tikam badan dia. Yonko Kaido, the strongest creature in One Piece world, menjerit kesakitan bila kena tikam dengan Nine Red Scabbard. Weh, this moment is overhyped guys. Dan memang aku memang respect betul-betul ya dekat geng-geng Nine Red Scabbard ni, sebab depa sanggup untuk membuang ketakutan depa. Depa sanggup untuk menggadaikan nyawa depa untuk demi orang lain, dan tak ramai yang boleh buat benda ni. Hanya aku rasa Straw Hat Luffy, geng-geng Luffy dengan geng-geng Nine Red Scabbard je yang boleh buat benda ni. Depa sanggup menggadaikan nyawa depa sendiri demi untuk selamatkan orang lain. Okey, melibatkan Nine Red Scabbard yang berjaya untuk tikam Kaido. Sedangkan sebelum ni kita tahu Oda hypekan karakter Kaido ni sebagai the strongest creature in the world. Cuba bunuh diri banyak kali, terjun daripada Sky Island tapi tak mati-mati. But how comes Nine Red Scabbard boleh berjaya tikam dia? Ada banyak teori, ada banyak spekulasi, ada banyak discussion dekat luar-luar sana yang orang bincangkan macam mana mereka ni boleh berjaya tikam Kaido. Tapi aku ada pendapat aku sendiri, aku ada pendirian aku sendiri, dan it's up to you. Ni terserah dekat hampa semua, sama ada hampa nak percaya, hampa nak berpegang pendirian yang sama dengan aku. Dan hampa juga boleh tengok, hampa boleh baca discussion pasal macam mana Nine Red Scabbard ni boleh tikam Kaido. Dan aku juga ada pendapatku, aku ada juga explanation aku tentang panel dalam scene ni. Okay, time scene Nine Red Scabbard cucuk Kaido tu, Kaido dia ada berfikir macam mana depa ni boleh berjaya tikam aku. Adakah depa ni menggunakan Rio sama macam Oden? Okay, daripada ayat yang Kaido cakap ni, aku berpendapat yang mana Rio adalah satu jenis teknik, adalah satu jenis skill yang diterbitkan daripada amanan haki. Dan Rio ni adalah sejenis amanan haki yang banyak dipelajari oleh seorang samurai. So sebab itulah Luffy susah nak belajar cara nak gunakan Rio ni. Tapi Boss Hyogoro berjaya untuk ajak Luffy cara nak guna Rio, di mana Boss Hyogoro cakap Luffy kena flow kan, kena alirkan amanan haki dekat tangan dia tu supaya dia boleh blast, dia boleh keluarkan amanan haki daripada tangan dia tu. Dan Rio ni juga adalah satu skill untuk melepaskan amanan haki daripada badan pengguna tu. Macam samurai, mereka lepaskan amanan haki tu dengan menggunakan pedang lah. Tapi bagi condition Luffy, dia melepaskan amanan haki daripada tangan dia. Dan tak semua karakter dalam dunia One Piece ni mahir menggunakan Rio. Hanya top 3 karakter saja yang boleh menggunakan Rio ni. Antara salah satunya ialah Rayleigh, kita tahu, dan Admiral. Satu lagi Sentomaru. Lepas tu adik-beradik bawah Hancock, kita tahu mereka boleh guna Rio sebab mereka boleh blast haki tu daripada tangan mereka. Bagi samurai, mereka memang dah belajar dah fundamental cara nak guna Rio ni. Tapi bagi orang-orang yang biasa, tak semua orang boleh mahir menggunakan Rio. Dan okey, daripada ayat yang Kaido cakap tu, Kaido tak cakap macam ni. Adakah mereka ni menggunakan amanan haki sama macam Oden? Kaido tak cakap macam tu. Apa yang Kaido cakap ialah, adakah mereka ni menggunakan Rio sama macam Oden? Hampa nampak tak perbezaan antara dua tu? Dan mungkin sama macam amanan haki, aku juga rasa yang Rio ni dia ada level-level dia. Dan aku rasa Nine Red Scabbard
tahap level Ryo dia pun taklah setaraf, taklah sehebat macam tahap Ryo Oden kan. Aku rasa level Ryo Oden dia lagi tinggi daripada geng Red Scabbard ni. Dan kita tahu Nine Red Scabbard mereka belajar untuk menjadi samurai untuk menggunakan Ryo daripada Oden. Oden sendiri yang train mereka. Tapi kita tak tahu sejauh manakah mereka belajar untuk menggunakan Ryo daripada Oden. Semahir manakah mereka boleh gunakan Ryo ni. Dan aku tak rasa kesemua Nine Red Scabbard boleh menggunakan Ryo ni. Skill teknik dan juga skill Ryo ni. Aku rasa Kinemon, Denjiro, Ashura Doji dengan Okiku mereka dah master dan boleh gunakan Ryo. Tapi Nekomamushi, Inuarashi dan juga Raizo aku tak rasa mereka boleh menggunakan Ryo. Sebab daripada panel yang mereka serang Kaido tu, kita dapat tengok Raizo dia serang tengkok Kaido, dia letak pedang dia dekat tengkok Kaido. Tapi end up lepas tu Kaido tak jadi apa-apa pun dekat tengkok dia. Dan kita tahu Raizo ni dia bukan seorang samurai, dia seorang ninja, betul tak? So aku rasa dia tahu apa tu Ryo. Cuma dia just tak belajar untuk menggunakan Ryo ni. Sebab dia bukan seorang samurai, tapi dia adalah seorang ninja. Dan yes, even aku rasa Nine Red Scabbard ni dia pun taklah boleh guna Ryo ni sama level macam dengan Oden. Oden lagi kuat lah. Tapi aku yakin bila mereka semua 9 orang ni gabungkan Amanin Haki mereka, gabungkan Ryo mereka secara bersama-sama, ini akan menjadi efektif, akan menjadi berkesan untuk mereka gunakan sebagai serangan kepada Kaido. Okey, lah ni kita tengok persamaan antara apa yang Okiku cakap dalam chapter 985 dengan apa yang Kaido rasa dalam chapter kali ni. Okey, dalam chapter 985 waktu Okiku lawan Kakanjuro, Okiku cakap yang mana luka daripada pedang dia ni tak akan pulih dan akan terus menyiksa jiwa hidup dia selama-lamanya. Dan dalam chapter kali ni kita dapat tengok Kaido dia rasa sakit balik dekat parut yang Oden bagi dekat dia dulu. Dan kemungkinan maksud daripada ayat yang Okiku cakap dalam chapter 985 tu bukanlah bermaksud yang pedang dia ni adalah satu pedang yang special, tapi Ryo yang dia belajar daripada Oden tu adalah satu teknik dan juga satu skill Ryo yang special, yang mana kalau seseorang terluka daripada kena Ryo ni, luka tu tak akan sembuh, tak akan pulih dan akan terus menyiksa jiwa dan juga hidup mangsa dia tu selama-lamanya. Sama macam Kaido yang rasa sakit balik dekat parut yang Oden bagi dekat dia tu. Okey, yang kedua pula, selain daripada special Ryo yang Nine Red Scabbard ni belajar daripada Oden, mungkin Kaido ni juga dia ada penyakit mental illness iaitu PTSD sama macam Big Mom. Big Mom dia trauma kalau gambar mother caramel dia pecah ke retak ke apa kan. Dan time ni kekuatan fizikal Big Mom akan jadi betul-betul lemah. Dan bagi situasi Kaido pula, mungkin mental illness PTSD dia ni dia trauma dengan Oden. Kalau ada benda ataupun satu tragedi yang mengingatkan dia balik kembali kepada Oden, mungkin dia akan jadi trauma dan kekuatan fizikal dia akan jadi betul-betul lemah. Dan sebab itulah Nine Red Scabbard boleh tikam dia. Okey, disebabkan oleh Nine Red Scabbard mereka berjaya untuk menikam Kaido dan Kaido rasa sakit dan Kaido kata mereka ni guna Ryo macam Oden juga ke. So ni adalah satu petunjuk yang Oda bagi dekat kita fans semua yang menunjukkan yang nanti Zoro akan dapat mencederakan Kaido. Okey, first of all, Zoro adalah seorang samurai. Second, Zoro juga boleh guna Ryo. Dia belajar guna Ryo ni daripada tok guru dia Koshiro. Dan kita tahu Koshiro ni dia memang asal usul dia daripada Wano. Dan definisi fundamental samurai Koshiro ni sama dengan definisi fundamental samurai dekat negara Wano. So kita tahu lah yang Zoro ni dia memang secara asalnya dia boleh je guna Ryo, tapi dia tak tahu nama spesifik Ryo tu. Dia just teknik ni adalah satu teknik, special teknik yang tok guru dia Koshiro ajak dan peturun dekat dia. Dan yang ketiga, aku rasa Ryo Zoro lagi kuat daripada Ryo Nine Red Scabbard. Dan yang keempat, Zoro ada pedang Enma, iaitu satu-satunya pedang yang berjaya memberikan parut kekal dekat badan Kaido. Okey, aku kaitkan poin yang ketiga dengan yang keempat, di mana aku kata Ryo Zoro lagi kuat daripada Ryo Nine Red Scabbard. Sebab apa aku kata macam tu? Sebab even Kinemon sendiri pun dia tak mampu dan dia tak mau nak handle, nak pegang Enma ni. Dan aku rasa even Nine Red Scabbard yang lain pun dia pun tak mampu untuk handle Enma ni. Dan kita pun tahu Enma ni adalah satu bilah pedang yang kita tak perlu pun kod haki dekat dia. Dia sendiri akan menyerap haki daripada badan pengguna dia tu. Dan Enma is a white katana. Dia tak dengar cakap tuan dia. Dia akan serap haki daripada pengguna dia gila-gila punya. Dan akan memberikan satu serangan yang sangat-sangat besar. So kalau pengguna Enma ni dia tak ada haki yang kuat, dia tak ada wills yang kuat, dia takkan mampu untuk handle Enma ni. Dan finally, di mana akhirnya dia sendiri akan menjadi mangsa kepada Enma ni. Nanti bila
Zoro lawan dengan Kaido nanti, Kaido mesti cuak punya bila tengok satu-satunya pedang yang berjaya bagi paut kat dia tiba-tiba datang balik dan boleh ada kat Zoro pula dah ni. Okay, next scene di mana anak-anak buah Kaido mereka semua terkejut gila babi punya, gila bapak punya bila tengok Yonko Kaido menjerit kesakitan akibat kena tikam dengan Nine Red Scabbard, dan even ada di antara mereka yang tak percaya dengan benda ni. Of course lah kan, mereka tak percaya kan bila tengok Kaido menjerit, sebab selama ni aku rasa mereka tak pernah nampak langsung the weakness side of Kaido. Mereka tak pernah nampak sisi kelemahan daripada Kaido ni, dan maybe this is the first time mereka tengok benda ni depan mata mereka sendiri. Dan elok anak-anak buah Kaido berlari nak pergi serang Nine Red Scabbard. Finally, bos Hyogoro dengan pengikut-pengikut dia, mereka reveal dia mereka yang sebenar, dan bos Hyogoro halang anak-anak buah Kaido daripada masuk campur urusan Nine Red Scabbard dengan Kaido. Dan lepas tu si Luffy dengan Yamato di mana mereka dua berlari nak pergi ke Kaido, dan Yamato ajak Luffy tolong Nine Red Scabbard untuk settlekan Kaido. But suddenly my top best girl that is Ulti datang menyerang Yamato. Tapi kali ni Ulti dia tak main dengan Page 1. Aku tak tahu Page 1 dia pergi mana. Tapi kali ni Ulti main dengan bawa senjata dia iaitu Spike Mace Club. Aku tak tahu apa nama bahasa Melayu dia. Aku try search kat Google, haram tak jumpa. Aku just pakai nama Mak Saleh je. Dekat sini kita tengok yang Luffy gelarkan ulti ni sebagai nama The Headbutt. Dan mungkin daripada nama gelaran ni, Luffy finally dah klasifikasikan yang ulti ni sebagai salah seorang enemy yang kuat, yang dia tak boleh pandang remeh. Dan of course ulti dia marah gila dekat Yamato, sebab Yamato dah bagi tanda bagua kat dia sebelum ni, dan dia nak balas dendam dekat Yamato. Dan aku lawak tengok reaction ulti bila Yamato cakap yang finally dia boleh jadi Oden. Ulti cakap, aku tak faham apa yang hang cakap ni, hang ni bodoh ke gila Yamato. Aduh. Dan lepas tu anak-anak buah Kaido kena friendzone, kena reject kau-kau punya dengan Yamato. Mereka ingat yang Yamato ni nak sebelahkan mereka lah kan, sebab Kaido kena serang kan. Dan tambahan pula Yamato ni anak Kaido. Tapi jawapan Yamato betul-betul savage lah. Yamato cakap, well, aku bukan lagi geng hampa, biar je bapak aku mati. Jawapan dia memang betul-betul savage lah. Dan lepas tu scene ni lagi lawak daripada scene Yamato dengan ulti. Big Mom bila dia nampak Luffy, dia ligat Luffy. Dan lepas tu Luffy dia bagi jawapan yang aku rasa jawapan yang paling hina lah selama ni Big Mom pernah terima kan. Luffy mentah-mentah lah reject Big Mom. Luffy kata, Big Mom, aku tengah busy dah ni, aku tengah sibuk ni. What the fuck, Yonko Big Mom kena friendzone macam tu lah sial. Dan lepas tu Big Mom cakap yang dia datang jauh-jauh daripada Whole Cake Island ke Wano ni semata-mata untuk bunuh Luffy. Dan aku pelik juga, kalau Big Mom betul-betul nak bunuh Luffy, kenapa dia tak terus je lari-lari terus pergi serang Luffy? Awak dia perlu kena berhenti dulu, nak kena menyembang dulu dengan Luffy, betul tak? Dan lepas tu Big Mom tanya dekat Luffy, awak hang main ke Wano Luffy? Hang jangan nak buat lawak lah dengan aku, hang nak kalahkan Kaido. Tapi lepas tu jawapan Luffy mak hang, Masya Allah, memang betul-betul savage betul ya mak hang. Luffy cakap, bukan dia, aku main nak kalahkan Kaido, nak kalahkan hang Big Mom, nak kalahkan anak-anak buah hampa semua, nak kalahkan Orochi dengan anak-anak buah dia semua. Aku main nak rembat hampa semua. Aku isytiharkan perang habis-habisan. Aku bahang bila baca part ni, reaction aku sebiji macam reaction Yamato dengan bos guru. Aku macam, what the fuck Luffy, apa yang hang cakap ni, kan. Tapi lepas pada aku baca yang Luffy dia nak main nak rembat semua orang, sumpah aku lega bahang. Celaka Luffy ni dia buat suspend boleh bahang baru aku. Aku tu lupa satu benda. Time Big Mom lari nak pergi ligan ke Luffy tu, Nami dengan Carrot mereka gunakan kesempatan ni untuk lepaskan diri mereka daripada homies yokai Big Mom tu. Mungkin ni memang plan mereka daripada awal lagi kan. Sebab yalah time dia ni keadaan memang sangat kecoh. Big Mom memang takkan boleh nak fokus nak perhati mereka dua je. Perhatian dia akan beralih ke benda lain. Dan bila Big Mom beralih perhatian kepada benda lain, Nami dengan Carrot menggunakan kesempatan ni dengan secukup-cukupnya, dengan sebaik-baiknya. Dan yang paling penting, mereka dua tak menyusahkan kru-kru mereka yang lain untuk nak main tolong selamatkan mereka. Dan aku rasa lepas ni mereka dah lari, mereka dah lepaskan diri dah. Aku rasa mereka akan sambung dengan mission mereka kan, nak support Shinobu balik, nak pergi tolong selamatkan Momo. Ok, kita sambung balik dekat scene tadi. Big Mom dia gelak kat Luffy. Lepas tu dia kata, hang tak payah nak yakin sangat ah. Dengan apa? Dengan siapa? Dengan beberapa hati orang ni je kan, dengan hang bawa ni. Dan lepas tu kita dapat tengok Queen. Dia dapat satu call, dia dapat satu panggilan daripada mana apa aku tak tahu. Dan Queen time ni aku nampak macam dia ni macam tak ambil pot sangat tau pasal serangan ni. Dia macam relax-relax je kan. Kaido kena serang apa, dia macam chill lah. Tapi lepas dia dapat call tu hang, kita dapat tengok dia terkejut gila babi punya.
yang mana beribu-ribu orang pemberontak pecah masuk ke dalam istana Kaido melalui pintu belakang. Dan geng-geng yang masuk pintu belakang ni, aku rasa geng-geng yang ikut Kinemon dengan Denjiro lah kan, daripada chapter sebelum-sebelum ni. Mereka dah mula pecah masuk ke dalam istana Kaido daripada pintu belakang. Dan orang-orang yang ada yang kena penjara dekat Flower Capital, mereka lah ni ada dengan Kid. Banduan-banduan yang ada dekat penjara Odon, mereka lah ni ada dengan Zoro. Dan bekas si Chichibukai iaitu Trafalgar di Waterloo bergabung dengan Luffy untuk serang Kaido. Alright, satu benda yang aku paling terkejut sekali dalam chapter 987 ni, the most unbelievable moment dalam chapter kali ni. Okay, kita tahu chapter sebelum ni Marco dia ada nampak satu bayang-bayang dekat tengah laut, dan kita pun speculate okay, Perospero lah. Dan dalam chapter kali ni Oda confirmkan benda ni, yang bayang-bayang Marco nampak tu adalah Perospero. But damn, Perospero boleh sepakat dengan Marco weh. Aku tak boleh bayang sial, aku tak boleh predict langsung sial Marco boleh sepakat dengan Perospero. Dan betul lah apa pepatah mak saya ada kata kan, the enemies of my enemies is my friend. Okay, ada dua diskusi yang aku nak bincangkan dekat sini. Yang pertama of course mesti pasal Perospero dengan Marco. Okay, kita tahu yang Perospero ni dia memang tak suka langsung, dia memang tak setuju dengan alliances, dengan pakatan antara Kaido dengan Big Mom. Dia berpegang teguh, dia berpegang dengan satu hari nanti Big Mom Pirate lah yang akan memerintah laut ni, dan bukan Beast Pirate, dan bukan Kaido. Dan ada orang kata yang mungkin Perospero ni mungkin akan kianat Big Mom, sebab sebelum ni Perospero pernah kata yang kalau Big Mom mati, dialah orang yang paling sesuai, dialah orang yang akan menggantikan Big Mom sebagai captain dalam Big Mom Pirate ni. Tapi aku tak rasa yang Perospero akan kianat Big Mom. Aku memang tak rasa lah. Aku rasa dia main ke Pulau Onigashima ni ialah untuk batalkan, ialah untuk musnahkan pakatan ni antara Kaido dengan Big Mom. Lepas tu dia kianat Kaido, dia lawan dengan Kaido, and then dia akan bawa Big Mom, bawa pelari Big Mom keluar daripada negara Wano ni balik ke Waki Island. Aku rasa itulah apa yang dia akan buat lah ni. Tapi sebab apa dia decide untuk sepakat dengan Marco? Okay, mereka dua ni adalah orang yang berpakat tinggi lah dalam kru pirate mereka. Marco first commander Whitebeard Pirate, Perospero adalah anak sulung kepada Big Mom Pirate. Dan pengalaman mereka dua ni dah memang banyak dah. Mestilah mereka ni dah masak sangat dengan pirate ni. Kalau kata pirate ni buat satu pakatan tu mesti akan berakhir dengan satu pengkhianatan. Mesti mereka dah masak dah, mesti mereka boleh baca dah benda ni. Dan sebab apa dia decide untuk bergabung dengan Marco? Aku rasa sebab motif utama mereka dua adalah sama, iaitu untuk kalahkan Kaido. Tapi motif sampingan mereka lain-lain. Marco, motif sampingan dia nak support Luffy, dia nak tolong Luffy. Motif sampingan Perospero pula, dia nak tolong Big Mom, dia nak bawa pelari Big Mom daripada negara Wano ni. Tapi motif utama mereka tu tetap sama, iaitu untuk kalahkan Kaido. Cuma aku rasa Perospero ni decide untuk bergabung sebab Marco je. Maybe Marco pujuk dia ke apa kan. Takkan dia nak decide untuk join pakatan ni sebab Luffy pula kan, tak masuk akal betul tak? Dan maybe aku rasa lepas ni Perospero dia akan bergerak, dia akan tag team sama-sama dengan Marco. Sebab lah ni dia duduk dekat Pulau Onigashima, siapa je kan dia punya alliances? Big Mom dengan Marco je betul tak? Yang lain-lain tu semua musuh dah. So sebab itulah aku rasa yang dia akan bergerak sama-sama dengan Marco. Sebab kalau dia tak duduk dengan Marco, mati dia. Kok jumpa dengan Luffy ke kan, jumpa dengan Kaido ke, jumpa dengan King ke apa kan, memang mampu lah dia. Tapi adalah juga kan kebaikan dengan keburukan kan bila Perospero join pakatan mereka ni secara tak langsung. Antara kelebihan dia adalah manpower lah. Perospero kan anak sulung. So kita tahu Perospero ni mestilah kuat juga kan. So sedikit sebanyak akan memberikan peluang lah pakatan Luffy ni menang kan. Maybe Perospero akan handle King ke, maybe dia akan handle Queen ke siapa kan, kita tak tahu. Dan satu lagi bagus juga dia ada dekat Pulau Onigashima ni sebab dia boleh handle Big Mom. Sebab Luffy dia memang takkan boleh handle dua Yonko dalam satu masa. Tapi kita tengok macam mana Perospero dia bijak menggunakan kesempatan dan juga trik yang dia ada lah tu. Tapi tu lah satu lah keburukan dia, jangan bagi dia terserempak. Dia berjumpa dengan Luffy, dengan kru-kru Luffy, Nami, Brook apa semua, dan terutamanya Carrot. Kalau tidak memang dia habis kena sapu lah dalam perang Wano ni. Dah lah dia lah penyebab utama Pedro mati betul tak? Tu pun aku rasa geng-geng Ming Tribe ni Komomushi dengan Inuarashi tak tahu lagi yang Perospero ni lah pembunuh Pedro. Kalau tidak memang kena sapu gila babi lah Perospero aku rasa. Dan okey, yang kedua pula aku nak discuss pasal karakter yang ada di sebelah Law. Ramai orang confused, ramai orang tertanya-tanya, adakah karakter tu adalah Hawkins
Ataupun mungkin karakter tu adalah samurai-samurai daripada Wano kan, nak berperang sama dengan mereka. Sebab rambut karakter yang ada sebelah luar tu sebiji macam rambut Hawkins. Okey, ni aku punya pendapat sendiri lah. Kalau hampa ada pendapat sendiri tu terserah dekat hampa lah kan. Ni just aku punya pendapat sendiri lah. Yang mana karakter yang ada sebelah luar tu ialah Hawkins. Sebab apa aku kata orang tu adalah Hawkins? Sebab action dia, tindakan dia time tu, dia tak buat apa-apa langsung. Dia just duduk berdiri je, tengok je apa yang Law buat. Kalau lah karakter yang sebelah Law tu ialah Samurai Wano, aku rasa macam tak logik lah sikit. Sebab kita dapat tengok Samurai Wano yang ada di sebelah kanan Law tu kan, mereka semua tengah berperang, tengah nak berlawan dengan Beast Pirate. Kalau yang geng-geng ni duduk berlawan, takkan dia seorang duduk saja, betul tak? Orang yang sebelah Law ni mesti dia tak logik, mestilah dia pun akan turut sama-sama berlawan, sama macam geng-geng samurai dia ni lawan dengan Beast Pirate. Faham tak? Sebab itulah aku kata karakter sebelah Law ni adalah Hawkins. Sebab dia dah sepakat dengan Hawkins kan. Lepas tu dia tak buat apa-apa langsung tau time tu. Dia just tengok je apa yang Law buat. Tambahan pula kita tahu yang Law dia pernah tanya dekat Hawkins macam mana pakatan dia dengan Kid dengan apa kan. Dan Hawkins juga pernah tanya dekat Law macam mana pakatan dia dengan Luffy. Dan Hawkins cakap yang sebenarnya dia dah kena kanak dengan apa. Sebab selama ni apa memang daripada mula-mula, daripada awal-awal lagi dah join jadi anak buah Kaido. Mungkin Law gunakan kesempatan ni untuk pujuk Hawkins supaya join pakatan dia dengan Luffy walaupun secara tidak langsung. Tapi Hawkins dia tak ikut plan dan juga cara Luffy. Hawkins dia ikut plan dan juga cara Law. Kalau Hawkins ikut cara Luffy, habis jahanam dia. Hawkins bukannya jenis kakek-kakek ambush macam Luffy kan. Dan aku tetap berpendapat yang karakter sebelah Law tu ialah Hawkins. Kalau hampa rasa orang yang sebelah Law tu bukannya Hawkins, hampa boleh lah komen dekat bawah nyatakan sebab hampa. Kenapa hampa rasa orang tu bukan Hawkins. Hampa boleh komen dekat bawah, okey? Okey, kita balik dekat scene Kaido dengan Nine Red Scabbard. Lepas pada daripada jatuh tu, kita dapat tengok Kaido dia pegang luka dekat badan dia yang kena tikam tu. Dan Nine Red Scabbard dia keliling Kaido, dah ready lah nak lawan dengan dia. Tapi kan, aku pelik satu benda. Macam mana Nine Red Scabbard ni boleh injured sampai macam tu? Sebab sebelum mereka attack Kaido tu bahang, mereka tak injured lagi kan tak seteruk macam ni. Tapi lepas pada mereka tikam Kaido yang lepas daripada jatuh tu, tengok macam wow, injured mereka teruk sial. Aku awal tu aku macam malah nak ambil import kan tau. Tapi disebabkan ramai sangat orang yang macam pelik macam mana mereka boleh injured. Lepas tu aku pun macam baca balik kan. Lepas tu aku pun jadi pelik kak macam mana mereka boleh injured. Tapi aku fikir balik lah kan. Mungkin time Kaido dengan mereka jatuh tu kan, mungkin Kaido tertindih mereka ke apa ke. Sebab tu lah mereka injured. Mungkin boleh jadi macam tu kan. Dan okey, lepas tu Kaido cakap dekat Nine Red Scabbard yang Paranet Orochi dengan orang yang ada dekat Pink Hazard, Dressrosa, Zou, yang selama ni seorang pun tak percaya, akhirnya menjadi satu kenyataan. Dan selama ni mereka semua Nine Red Scabbard, mereka bersembunyi di dalam bayang di belakang Luffy yang memang selama ni duk jadi target dia Kaido ni. Lepas tu Kaido cakap lagi yang Lanun ni akan kianat hampa bila mereka tahu hampa akan kalah. Mereka akan tinggalkan hampa dan mereka akan pergi belayar. Aku faham bila aku baca Kaido cakap macam ni, aku macam wow, adakah ni merupakan satu petunjuk tentang apa yang akan jadi nanti dekat Perang Wano ni dan apa yang dah jadi dekat hidup Kaido sebelum ni. Adakah nanti Big Mom akan kianat Kaido bila dia tahu Kaido akan kalah nanti? Sebab lo ni Perospero pun duk ada dekat Onigashima sekali. Perospero ni mesti akan racun Big Mom nya, ajak Big Mom lari kan bila dia tahu nanti Kaido akan kalah. Dan adakah mungkin juga anak-anak buah Orochi akan kianat Kaido juga dan akan menyebelahi kepada pihak Momo dan akan lawan dengan Kaido balik. Dan hampa boleh komen kat bawah tentang apa yang hampa rasa dengan ayat ni. Sebab aku pun rasa macam suspicious, macam pelik sikit yang tahu. Dan tambahan, mungkin maksud daripada ayat Kaido ni, dia nak menceritakan, dia nak menunjukkan apa yang dah jadi dekat kru Rock Razorback sewaktu insiden di God Valley tu. Mungkin anak-anak buah Rock, Big Mom, Kaido, Shiki dengan Whitebeard, mereka larikan diri bila mereka tahu yang Kapten mereka Rock Razorback ni akan kalah di tangan Garp dengan Goldie Roger. Mungkin ni lah yang terjadi. Dan mungkin time ni lah Kaido dia ada terhutang budi dengan Big Mom, di mana Big Mom tolong Kaido untuk lari daripada God Valley tu. Sebab time insiden God Valley ni, Kaido dia just apprentice lah, dia just budak-budak bawahan je tau. Dan Big Mom time ni dia dah pun besar, dia dah pun menjadi seorang Lanu yang berjaya.
Mungkin time tu Kaido dia tak tahu apa-apa lagi kan. Dia ni just budak-budak mentah je. Dan Big Mom tolong dia bawa pelari dia keluar daripada God Valley tu. Mungkin boleh jadi macam tu kan. Hampa boleh komen dekat bawah tentang apa yang hampa rasa. Okey, lepas tu Kinemon marah dekat Kaido sebab Kaido kata dekat Luffy kan. Kinemon kata, "Hang jangan duk fitnah Luffy. Luffy bukan macam hang. Luffy adalah orang yang akan berdiri di atas puncak laut ini. Kalau kami semua mati pun, dia akan tetap kekal. Hang peganglah kata-kata aku. Don't welcome to Wano. Itulah janji aku kepada tuan aku sendiri." Aku tu macam, padu sial Kinemon. Dia boleh cakap macam tu, memang dia padu je lah. Dan dari ayat yang Kinemon cakap ni, kita boleh anggap yang dia memang percaya, dia memang sangat-sangat percayakan Luffy ni. Even depa semua mati, Nine Red Scabbard ni mati, dia tetap percaya yang Luffy ni akan tetap tolong untuk kalahkan Kaido dan rampas semula Wano. Sampai tahap macam tu lah, tahap kepercayaan Kinemon ni dekat Luffy ni. Dan mungkin daripada ayat ni juga, mungkin Oda nak foreshadow dekat kita yang mungkin akan berlaku satu kematian dalam salah seorang di antara depa semua ni. Sebab depa semua ni dah memang nekat lah, dah memang kakau lah, dah nekat untuk korbankan diri depa, untuk gadaikan nyawa depa sendiri, untuk lawan dengan Kaido dan bebaskan negara Wano ni. So aku tetap yakin yang nanti Nine Red Scabbard ni antara salah seorang akan daripada depa ni mesti akan mati lah. Sebab apa orang kata tetap akan seorang akan mati? Sebab ni akan melengkapkan plot di dalam Act 3, di mana di hujung Act 3 akan berlaku satu tragedi dan juga ataupun satu drama. Dan tragedi tu mungkin kematian. Dan lepas tu habisnya Act 3, kita masuk ke Act 4 iaitu perang secara habis-habisan. Dan lepas tu Kaido dia bertukar kepada form naga dia. Dan dia dengar apa yang Luffy kata. Luffy nak main rembat dia, nak main rembat Big Mom apa semua kan. Dia dengar semua tu. Dan lepas tu dia cakap dekat Luffy yang dia terima cabaran Luffy nak lawan dengan dia. Dan dia akan tunjukkan maksud sebenar kepada the strongest army in the world dekat Luffy. Dan dia menuju ke atas bumbung istana dia. Sambil Nine Red Scabbard dia duduk tergantung, duduk berpaut dekat badan Kaido kan. Nak ikut dia ke atas bumbung istana dia, nak lawan dengan dia. Dan Kinemon dan lagi sempat lagi duduk berterima kasih dekat Luffy. Dan Luffy cakap, "Okay, hampa pergi tak apa-apa. Papa Roger sekejap aku sampai." Okay, finally the last scene of this chapter, di mana di atas bumbung istana Kaido, Nine Red Scabbard dia dah ready lah nak lawan dengan Kaido beramai-ramai. Sambil dihiasi dengan salji yang turun. Lepas tu dengan cahaya bulan penuh yang ada di belakang Kaido tu pula kan. Dan Kaido cakap dekat mereka ni, kalau hampa nak berlawan, tempat terbuka adalah tempat yang paling terbaik. Sama macam last battle mereka dekat daerah Udon. Cumanya perbezaan dia lah ni adalah Oden dah mati, Oden dah tak ada. Tapi lepas tu the most hype moment dalam chapter kali ni, di mana Nekomamushi dia balas balik dekat Kaido. Ada satu lagi perbezaan di antara hari tu dengan hari ni. Kami tahu yang hang tak boleh berlawan dalam form naga hang dalam tempat tertutup. Jadi kami bawa banyak pahlawan dari kerajaan kami bersama kami. The Mink. The snow is like flower petal. The perfect night to watch the full moon. Oh my god, weh. Main tribe nak bertukar guna sulung form, weh. Oh my god. Aku awal tu ingat Nekomamushi dengan Inuarashi je nak bertukar tau. Tapi bila aku tengok balik panel tu tengok geng-geng Pok Ming tribe geng-geng pahlawan-pahlawan Guardian pun semua duk beratok dah ready lah nak tukar guna sulung form nak lawan dengan Kaido. Aku macam mampu lah Kaido lepas ni. Macam mana dia nak handle geng-geng ni Kita tengok dekat Walking Island saja pun, Carrot yang just bukanlah master kan, dia bukanlah pahlawan yang kuat, dia just budak-budak bawahan je. Bila dia tukar guna sulung form dia, kita tengok apa yang dia boleh buat dekat tentera-tentera Big Mom. Anak-anak buah Big Mom pun tak boleh nak buat apa. Time Carrot guna sulung form dia, habis semua grand-grand fleet Big Mom tu kena sapu habis dengan Carrot. Ni tambah pula dengan geng-geng frontliner pahlawan Ming Tribe. Lepas tu dengan Nekomamushi dengan Inuarashi, tambah pula dengan Nine Red Scabbard. Aku tak tahu lah macam mana. Tak boleh bayang macam mana Kaido nak handle mereka semua ni secara seorang diri dia seorang je. Aku tak tahu nanti macam mana. Aku memang nak tunggu sangat-sangat lah. Nak tengok macam mana scene ni Kaido nak handle geng-geng ni seorang-seorang dia. Cuma satu je aku minta, satu lah. Kita harap Oda jangan nak buat kerja gila. Dia bagi Kaido guna Bora Breath dia tu, letupkan bulan. Lepas tu Ming Tribe tak boleh nak tukar guna sulung form dia. Jangan nak buat kerja gila macam tu dah. Please jangan. Sebab lah ni ramai orang duk speculate yang mungkin Kaido akan letupkan bulan gunakan Bora Breath dia. Aku macam wow, this is too much boy. This is too much. Tolong Oda jangan buat macam tu Oda. Aku memang nak tengok sangat geng-geng Ming Tribe ni tukar guna sulung form mereka lawan dengan Kaido.
Okay, dan satu lagi point yang aku rasa agak interesting bagi aku, yang aku nak berkongsi dengan hampa semua. Okay, dulu for first time Wano Arc start, even Oda sendiri cakap yang dia sendiri tak tahu macam mana dia nak buat Luffy menang lawan dengan Kaido. Dan selepasnya aku baca chapter ni, aku dah macam nampak dah perancangan Oda macam mana dia nak buat yang Luffy ni boleh menang lawan dengan Kaido. Okay, kita tahu Luffy dia memang tak boleh lawan one by one dengan Kaido. Dia mesti akan kalah. Dia macam mana pun, kalau dia nak menang lawan dengan Kaido, dia mesti kena bergabung dengan Kid, dengan Law, dengan Zoro pun semua. So barulah dia boleh kalahkan Kaido. Dan dalam chapter kali ni, Oda buatkan geng Nine Red Scabbard dan juga Ming Tribe lawan dulu dengan Kaido. So level HP Kaido akan menurun sikit nanti. Dan bila Kaido lawan dengan Luffy nanti, level HP Kaido tak berada pada tahap yang full power. Hampa faham tak? Okay, aku explain macam ni. Okay, dalam chapter kali ni, Nine Red Scabbard dengan Ming Tribe lawan dengan Kaido. Okay, Law ni, Nine Red Scabbard, Ming Tribe, HP mereka 100%. Dan Kaido pun 100%. Dan bila mereka dua lawan, kan, lepas lawan pun semua ni, lepas habisnya lawan, kemungkinan Nine Red Scabbard, okay, ni contoh kemungkinan mereka kalah. Nine Red Scabbard dengan Ming Tribe kalah, Kaido menang. Dan Kaido, level HP dia takkan lagi berada pada tahap 100%. Dia mesti akan mengurang, mungkin 60%, mungkin 50%, mungkin 70%. Maknanya Nine Red Scabbard dengan Ming Tribe ni dah bagi damage dah dekat dia ni. So level HP dia dah menurun. Dan nanti bila Luffy lawan dengan Kaido pula, pada tahap HP Kaido ni, contoh 60%, okay, Luffy bergabung dengan Kid, dengan Zoro, dengan Law apa semua, 100% HP. Lawan dengan Kaido, level HP 60%. So Luffy mesti boleh kalahkan Kaido, betul tak? Sebab Kaido sekarang ni, dia punya tahap kesihatan dia punya tahap level dia, tahap level HP dia bukan lagi 100%. Apa faham tak? Dan dengan cara perancangan macam ni lah, aku dah rasa Oda buat supaya Luffy boleh menang lawan dengan Kaido nanti. Kalau Oda buat dari awal, Luffy HP 100%, lawan dengan Kaido HP 100%, Luffy memang takkan boleh menang lawan dengan Kaido. Sebab Kaido time ni level HP dia full power. Dia tak ada kecederaan apa-apa langsung. Dan Luffy memang takkan boleh menang lawan dengan dia. Dan takkanlah Oda nak tiru balik kan, nak copy balik formula dekat Whole Island. Lepas tu Luffy lawan dengan Katakuri, lepas tu Luffy lari, Luffy rehat sat, pikir sat, lepas tu patah balik lawan sekali dengan Katakuri. Takkanlah Oda nak buat formula macam tu balik, faham tak? Mestilah benda ni jadi tak best, faham tak? Hampa nampak perancangan Oda lah ni, macam mana dia nak buatkan Luffy ni boleh menang lawan dengan Kaido nanti. Dan aku faham, mesti ada yang di antara hampa mesti akan fikir Kaido ni dia makan buah Devil Fruit Zone kan. Dan buah Devil Fruit Zone ni dia ada tahap durability yang tinggi dan ada tahap healing yang tinggi. Dan selepasnya Kaido lawan dengan Red Scabbard, mestilah Kaido akan pulihkan diri dia semula, betul tak? Tapi hampa kena faham kat sini, hampa kena ingat, dalam chapter kali ni pun Oda dah tunjuk dah macam mana Nine Red Scabbard boleh cederakan Kaido dengan menggunakan Rio Oden. Dan aku berpendapat, aku berpegang teguh yang mana Rio Oden ni, kalau Kaido kena luka daripada hasil Rio Oden ni, takkan mudah untuk dipulihkan. Kau faham tak? Maknanya bila nanti Kaido lawan dengan Luffy, luka daripada Rio yang Nine Red Scabbard dengan Ming Tribe apa semua ni bagi dekat dia, takkan mudah pulih walaupun dengan kelebihan healing buah Zone Devil Fruit tu. Sebab dari ayat Okiku pun cakap luka daripada special teknik Rio dia ni takkan mudah untuk pulih, takkan mudah untuk lega, dan akan terus untuk menyeksa hidup dia selama-lamanya. Dan bila nanti Luffy lawan dengan Kaido akan berada dalam keadaan kecederaan. Dan dengan cara ni lah Luffy akan boleh kalahkan Kaido. Okey, bercakap pasal chapter depan, iaitu chapter 988, aku rasa chapter depan kita takkan dapat lagi scene Pok Ming bertukar menggunakan Silong Form. Sebab aku rasa Oda dia takkan terus buat sambungan kepada cliffhanger yang dia buat macam chapter kali ni. Dan aku rasa chapter depan kita akan dapat scene lain. Mungkin scene Law, Zoro, Kid, ataupun mungkin scene Yamato lawan dengan ulti, ataupun mungkin scene Luffy lawan dengan Big Mom, ataupun mungkin scene Luffy jumpa dengan Wushu ke. Sebab lah ni terdapat banyak momen dalam perang lah ni, yang faham tak? Aku bet dah kita takkan dapat. Dan aku bet chapter depan kita takkan dapat langsung pun scene Ming Tribe tukar jadi sulong. Kita akan dapat scene lain, scene antara lawan Yamato dengan ulti ke apa ke. Hampa bet lah, memang aku bet sangat-sangat kita takkan dapat. Mungkin kita akan dapat scene sulong form Ming Tribe ni pada chapter
989 ataupun 990 kan. Kemungkinan macam tu lah. Kemungkinan langkah 2 ke 3 chapter lah. Hampa back lah, aku memang back lah. Aku garanti kita takkan dapat chapter depan. Tapi bohong lah kan kalau aku kata aku tak excited lah nak tunggu kan. Mesti gila siapa tak excited weh nak tengok ni Kamushi dengan Inuarashi. Lepas tu dengan geng-geng dia buat anak-anak baru dia bertukar kepada sulung Fa lawan Kaido. Gila hang, siapa tak mau tunggu betul. Aku nak tunggu bila nak tengok. Mesti style, aku tak tahu style macam mana kan. Tara-tara carrot pun yang apprentice pun dah kuat lah. Lawan dengan tentera-tentera Big Mom. Ni tambah pula front liner. Anak-anak buah Inuarashi dengan Kamushi pula yang pro-pro lah lawan Kaido. Ish, aku tak tahu lah nak kata nanti. Lepas tu kena pula kalau mereka ada formation kan. Formation guna sulung form mereka serang Kaido ramai-ramai kan. Guna formation ni ke, aku tak tahu memang akan jadi style gila babi lah pak hang. Dan aku rasa setakat ni saja review aku untuk chapter kali ni. Penat gila nak bercakap. Serius aku penat pak hang. Dan aku minta maaf kalau apa rasa video aku ni lama sangat. Aku sangat-sangat minta maaf. Sebab aku terpaksa juga buat video ni lama kan. Sebab aku nak kena bincang, discussion pasal apa yang terjadi dalam chapter kali ni. Ni pun ada lagi poin-poin yang aku tak masukkan dalam video ni. Apa tahu? Aku decide untuk tak mau masukkan poin aku, tak mau ceritakan poin aku dalam video ni. Sebab kalau aku masukkan, mesti aku rasa video ni akan jadi betul-betul lama. Serius aku tak bohong. So, aku sangat berterima kasih kepada hampa semua yang sanggup meluangkan masa hampa untuk menonton video aku kali ni. Dan aku berterima kasih sangat-sangat dan menghargai sangat-sangat kepada hampa kalau hampa like video aku kali ni. Sebab aku dah bekerja keras, aku dah sedaya upaya dah untuk buat konten video ni secara padat dan juga ringkas, dan memberikan hampa info-info dan discussion yang berkaitan dalam chapter kali ni. So kalau hampa boleh like video ni, memang aku sangat-sangat berterima kasih dan aku amat appreciate lah hampa semua ni. Dan jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan hampa, kepada adik-adik beradik hampa yang mana layan One Piece. So kita boleh sebarkan ilmu yang bermanfaat, yang berguna kepada seluruh peminat One Piece di Malaysia, di seluruh Malaysia. Dan terima kasih banyak-banyak kepada yang dah subscribe channel aku. Aku sangat-sangat menghargai hampa semua. Dan kepada yang tak subscribe lagi, boleh subscribe channel aku sekarang. So hampa takkan terlepas video aku yang aku akan buat nanti. Dan jangan lupa turn on notification. So nanti bila aku buat video baru akan terus keluar dekat hampa punya nanti. Dan hampa boleh terus tengok. Malangnya minggu depan kita break, kita tak ada chapter minggu depan. Tapi insya-Allah hampa jangan risau, insya-Allah aku akan sedia upaya. Aku akan buat video lain, video discussion yang melibatkan perang Wano ni juga. InsyaAllah aku tak boleh decide aku akan buat hari apa, tapi aku tetap akan buat juga kan. So hampa boleh subscribe channel aku, hampa boleh turn on the notification. So nanti bila aku post video baru, hampa boleh terus tengok. Dan ayolah sama-sama kita menjadikan channel Monkey D. Ratio ni sebagai salah sebuah channel influencer One Piece di Malaysia. Setakat ni saja video aku kali ni. #Y for Yamato, #Yamato for Nakama. Monkey D. Ratio signing out.